Soalan tadi, ada orang tanya, kalau macam tu Ustaz, kita tak bolehlah berdakwah. Sebab kita pun tak sempurna lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau semua orang bercakap nak berdakwah tunggu kita alim, kita sempurna, maka matilah dakwah. Sama juga, aku tak boleh sedekah sekarang ni sebab belum kaya. Nanti aku kaya baru aku sedekah. Tapi bila kita nak kaya? Maka kata orang, sedekahlah sehingga kamu jadi kaya, berdakwahlah sehingga kamu jadi baik. Bukan tunggu baik baru nak dakwah. Cuma dalam dalam ayat ini Allah tegur kita supaya apa yang kita dakwah, apa yang kita ajak orang, itulah agenda yang kita nak lakukan pada diri kita sendiri. Kita cuba, kita kata, tuan-tuan, mari kita solat berjamaah. Jadi kita bersedia nak pergi solat jemaah. Tuan-tuan, mari kita jaga solat sunat. Qabliyahnya, Ba'diyah, yang dinamakan oleh Abu Anas projek mega mampu milik, kita jaga. Artinya, apa yang kita kemukakan kepada masyarakat, yang kita dakwah orang, itu yang kita nak buat. Orang ini tidak termasuk dalam 5 taquluna ma la taf'alu. Sebab apa? Memang kita nak buat, tapi kelemahan itu ada. Kita kempen orang solat tahajud contohnya, kita sendiri bersedia nak bangun. Tapi kadang-kadang begitulah dunia ni, ada kalanya tak terbangun, ada kalanya macam-macam ada lah kan. Atas dunia ni kita kata itu ujian-ujian yang perlu kita hadapi, yang terpaksa kita kena lalui. Maka kita mengatakan dengan ikhlas kita nak buat, insya-Allah kita tidak termasuk dalam kumpulan yang pandai bercakap, tak mau bekerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena usaha menjadi para pendakwah untuk mendidik masyarakat, mengajak manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, supaya kita semua jadi baik. Jangan tunggu baik baru nak itu. Saya tak baik, macam nak ajak orang. Habis, bila kita ajak orang solat, kita jaga solat. Kita ajak orang tutup aurat, kita juga baikilah kita punya aurat kita ni. Pakaian kita, baju kita biar betul-betul cukup syarat, mengikut SOP syariatnya. Itu dia panggil usaha-usaha. Kata di para ulama, di antara ilmu yang berkat, apabila kita belajar, kita amal. Kemudian kita ajak orang untuk beramal. Itu tanda keberkatan ilmu, dan ilmu itu insya-Allah tidak akan hilang daripada kita. Tapi kalau kita belajar, simpan dalam kepala, akhirnya hilang begitu saja. Ilmu amalnya tidak, akhirnya ilmu pun hilang, amalan tidak bertambah. Kita kata ini satu kerugian. Baik para jemaah sekalian, tamatlah ayat-ayat yang dibawa kemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekarang ni kita masuk kepada sesi hadis-hadis yang dibawa. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis nombor 689. 689. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Ayatul munafiq salas. Apa makna? Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Na'udzubillah. Iza haddasa kadzaba. Tanda ni tuan, supaya kita lari daripada perangai ini insya-Allah. Apabila berkata, dia dusta, bohong, tak ada maklumat, tak ada fakta, buat tuduhan gitu saja. Itu dia panggil sifat munafik. Buat poster, sebarkan. Tulis maklumat-maklumat di Facebook ke, di berita, portal berita palsu. Itu dia panggil sifat munafik. Wa iza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji, ingkar, tak tunai janji. Ni hati-hati semua orang tu janji. Wa iza tumina khana. Dan apabila diberi kepercayaan, dia khianat. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, munafik ada 2 kategori. Ini kena penting kita dalam bab kita belajar ilmu ni, kena jelas. Satu dia panggil munafik i'tiqadi. Munafik dalam akidah.
Dia kata dengan mulut beriman tapi sebenar hati tidak beriman. Itu dia panggil munafik i'tiqadi, yang ni kafir. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini duduk di landasan lapi yang bawah dalam neraka, sebab orang lain kafir total. Tahu dia ni sembunyi-sembunyi tapi kafir. Itu dalam bab akidah. Yang kita bincang di sini dia panggil munafik amali. Munafik dari sudut perbuatan. Yang ni bukan kafir, tapi orang tak baik. Orang yang asi, ahli maksiat, itu bahaya. Jangan pula bila kata munafik ni kafir ke aku, itu lain. Beza. Yang kafir itu yang satu lagi tu, munafik akidah. Yang ni dia panggil munafik amali, dari sudut perbuatannya nifaq, munafik. Baik, hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Ini Nabi kuatkan lagi, orang ni munafik walaupun ia berpuasa dan mengerjakan salat dan beranggapan bahawa dirinya seorang muslim. Ini riwayat Imam Muslim. Artinya walaupun dia ni solatnya kuat, tapi skema, menipu orang. Sambil-sambil tunggu solat sempat lagi sosik-sosik kan. Nak tipu orang lepas solat ni janji kan. Maka itu dia panggil, walaupun dia puasa, walaupun dia solat, walaupun dia menganggap dia seorang muslim, tapi sifat dia sifat munafik. Sebab apa sifat munafik? Sebab dia telah melakukan 3 dosa yang telah disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang pertama. Kemudian dalam hadis yang keseterusnya ada tambahan ciri yang lain. Kita tengok hadis 690. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata apa? Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Nabi tengok terjemahan dia daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat perkara apabila ada pada seseorang itu, empat sifat ni ada pada orang itu, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah seorang munafik dari sudut amalannya, amalinya munafik tulen. Khalisan maknanya munafik piau, kata orang, dari sudut amalan. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan sekiranya ada pada dirinya satu je daripada empat, ada satu, maka pada dirinya terdapat sifat kemunafikan sehingga dia meninggalkan sifat tersebut. Na'udzubillah. Ingat baiklah kan? Ingat baik. Kita cuba tengok, kalau ada kita hapuskan. Kita nak jadi mukmin yang khalis, bukan munafik khalis. Na'udzubillah. Yang pertama, iza tumina khana. Tulis nombor 1, jika diberi amanah, diberi tugasan, tanggungjawab, dia khianat. Waktu nak menerima tugas tadi bersumpah-sumpah dia, dengan nama Allah saya akan jalankan tugas dengan baik, boleh je tugas, mulalah pecah amanah lah, rasuah lah, macam-macam macam-macam cerita. Ini dia panggil munafik. Wa iza haddatha kadaba, dan apabila dia berbicara dia berdusta. Orang Kelantan kata bila dia kecek belawak. Tuan-tuan hak nak belajar kecek Kelantan tu kan, bila kecek belawak. Tuan-tuan kena ingat, kalau kata kecek lain. Kecek tu maknanya kita kelentong orang cakap. Ni kecek mana bercakap. Sekali-sekala kita bagi komus sikit kan. Wa idza haddatha kadzaba, bila dia berbicara dia bohong, dia dusta. Wa idza ahada ghadar,
wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji dia akan mengingkari janji. Ini yang kita kata bahaya ni. Bila dia berjanji tak tunai. Janji lupa selalu. Dia tak tulis pun apa dia janji, tak tulis. Wa idza khasama fajara. Ini ada tambahan di sini. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia bertengkar, bila dia berdebat, dia curang. Mana dia nak menang, dia bukan nak cari kebenaran. Ini kita bimbang hari ni, kita duduk berlawan dengan orang, kita dah berdebat dengan orang, kita kira nak menang ya. Kita bukan nak kira cari yang benar. Kalau cari yang benar, kita cari fakta, kita bincang baik-baik. Tapi hari ni tak ada bincang lah. Nah, pakai hentam selalu, yang penting aku menang. Ini sifat munafik. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, dalam syarah hadis kata, ini menunjukkan bahawa al-adadu bilangan itu bukan menunjukkan itu je sifat munafik. Sebab ada Nabi sebut 2, 3. Dalam hadis yang kedua ni Nabi sebut 4 perkara. Jadi ada tambahan satu lagi, iaitu suka berdebat, menegakkan benang basah. Istilah kata suka berdebat tapi nak menegakkan benang basah. Makna dia tahu dia salah, dia tahu dia tak betul, tapi mempertahankan semata-mata kerana nafsu dia. Bagi kita orang beriman tak boleh.